muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, saya sudah war-warkan di antara risalah yang kita keluar. Dalam risalah ini, amalan-amalan di bulan Ramadan yang patut kita belajar dan kita baca para jemaah sekalian. Saya bacalah secara ringkas. Kita ambil masa sebahagian daripada masanya, kemudian saya tengok kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya oleh para peserta, para tetamu ataupun penonton, bolehlah hantar soalan-soalan untuk kita jawab. Sebab kalau saya nak jawab seorang-seorang, anda tengok soalan yang sudah sampai, dia lebih kurang dia berulang, sama berulang. Di antara soalan yang ditanya, Ustaz Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayh, apakah cara-cara kita nak menyambut Ramadan tahun ini bersama keluarga? Saya kata sama je. Sama je cara kita nak sambut Ramadan dulu dengan sekarang. Yang bezanya tak ada bazar Ramadan dan tidak ada perdana-perdana. Itu je yang beza. Tapi dengan perbezaan ini, alhamdulillah, setakat video yang telah saya sebarkan, cara-cara solat tarawih yang simple, yang mudah, saya ambil pendekatan mengambil jalan yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan memayahkan. Basyiru wala tunaffiru, berilah khabar gembira jangan khabar menakutkan. Khususnya kepada bapa-bapa yang bakal menjadi imam tarawih malam besok, insya-Allah taala. Kita mengatakan ambillah yang simple, yang mudah, acara-acara rasmi yang dibuat oleh masyarakat kita, yang dibuat oleh negara. Kita kata biarlah isu acara itu kita ketepikan, kita ambil isu cara bagaimana yang dianjurkan oleh Islam, yang berpaksikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mudah dan sangat simpel. Yang payah-payah ni yang tak mari daripada sunnah para jemaah sekalian. Yang payah bukan mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam risalah kita ni ada, dalam risalah yang saya bagi ni pun ada, alhamdulillah, pihak admin kita bertugas, orang-orang yang minta diberi, yang tak minta ambil dalam Facebook. Alhamdulillah, dunia kita ada, kan? Jadi para jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita war-warkan, sebarang soalan boleh ditanya. Kalau tak sempat hari ini, kita jawab pada hari yang lain, insya-Allah. Maka dalam senarai ini telah menyebut kepada kita beberapa kelebihan fadilat Ramadan. Di antaranya ialah bau mulut orang yang berpuasa. Saya tak baca lagi dalil sebab kita khulasah je, nak ambil poin je. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada haruman kasturi di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, para malaikat memohon keampunan untuk orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Yang ketiga, syurga dihias setiap hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, syaitan-syaitan dan jin-jin nakal dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Yang kelima, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang keenam, terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketujuh, orang yang berpuasa akan mendapat keampunan pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan dan senarai lillahi utaqab minan nar pada fi kulli lailatin, setiap malam. Setiap malam sudah senarai keluar. Masya-Allah tabarakallah. Yang ke-8. Yang ke-7 kan. Yang ke-8, pada setiap malam Ramadan tersenarai di sisi Allah Ta'ala nama-nama hamba-Nya yang bebas daripada api neraka. Itu di antara perkara yang disebut dalam senarai kita ni, insya-Allah. Di antara hikmah yang penting, hikmah puasa yang penting sekali, para jemaah sekalian, puasa membawa kepada ketakwaan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah, kata di ulama tafsir, la'alla ni kalau bahasa kita, mudah-mudahan kita kata, semoga. Tapi kalau la'alla daripada Allah Azza wa Jalla, dia menjadi suatu yang pasti.
puasa cukup syarat rukunnya, cukup adab dan akhlaknya, kamu akan jadi orang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Maka ayat ini membayangkan bahawa jika kamu melakukannya, kamu akan mencapai ketakwaan. Takwa merupakan suatu sifat yang paling mulia, yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kelebihan puasa, hikmah puasa. Yang kedua, puasa adalah sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat kurniaannya, iaitu dengan menahan diri daripada makan, minum, berhubung dengan isteri, yang merupakan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia ini. Apabila marinya siang hari, kita berhenti semua perkara tersebut semata-mata syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dianugerahkan dengan cara kita mengikut syariat yang telah difardukan. Masya Allah, tabarakallah. Hikmah yang ketiga, kelebihan puasa juga ia dapat menahan dan mengawal nafsu. Ini kerana apabila seorang itu kenyang, ia akan bernafsu. Tetapi apabila ia lapar, nafsunya akan terkawal. Sebagaimana hadis yang Nabi kita SAW bagi tahu kepada pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau tak mampu nak kahwin, suruh puasa. Hikmah yang keempat, puasa juga menguatkan azam dan tekad, mengajar kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Orang Islam sangat memerlukan kekuatan azam dan ketahanan diri yang tinggi ketika melalui lapar dan dahaga di sepanjang bulan Ramadan. Mana kita belajar tengok bagaimana kita nak pastikan bahawa orang yang tak ada makanan, orang yang susah, mereka tengok yang orang duduk makan di restoran yang sedap-sedap, kan? Lalu ke tepi kedai restoran besar, orang penuh, dia duduk jidat bibir tepi jalan. Kita hari ni bila mari bulan puasa, Allah nak didik kita, walaupun ada duit. Kamu mampu beli bazar Ramadan daripada awal bazar sampai ke hujung bazar. Sekali dengan tuan-tuan, sekali dengan khemoh-khemoh, mampu beli. Tapi kamu tak mampu nak makan kerana Allah Ta'ala perintahkan kutiba alaikumusiyam. Namun begitu, kita akan terasa, lalu ikut ayam percik, ya Rab, ambil setengah ekor. Lalu ikut ni pula tengok soto bakar, Masya Allah, tabarakallah, ambil satu. Lalu ikut ni pula tengok kuih sedap, bismillah. Akhir kali 2 tangan penuh, nak makan tak boleh. Ketika itulah kita bayangkan bagaimana seksanya orang-orang yang tidak ada duit. Bagaimana perasaan orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk menikmati hidangan-hidangan yang cantik-cantik, yang besar-besar. Bagaimana orang susah, tengok je orang makan, dia tak mampu nak makan. Masya Allah, tabarakallah. Di saat itu kita berpuasa, kita berfikir kepada mereka. Yang kelima di antara hikmah yang besar, puasa membina akhlak yang terpuji. Puasa sebagai satu langkah, satu sekolah yang mendidik orang Islam yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW bagi tahu, apabila kamu jangan jadikan hari kamu berpuasa seperti hari tak puasa. La yaskhab, jangan bertompik, jangan duduk merlaung, jangan duduk merepek, jangan macam-macam. Biarlah kita berbeza hari kita berpuasa dengan hari tak berpuasa dari sudut akhlak dan tingkah laku. Mana sebulan kita berlatih, mudah-mudahan ianya terdidik, insya-Allah. Yang keenam, puasa adalah satu manifestasi yang nyata untuk menunjukkan penyatuan umat Islam dan persamaannya. Sebab bila keluarnya fajar, seluruh dunia orang tak makan. Tak kira lah berbeza jam tu, tapi yang pentingnya fajar di tempat masing-masing, semua tak makan. Azan je, Masya Allah, Allahu Akbar, Bismillah. Rutab, tamar, air, kemudian doa, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan penyatuan ini kalau kita berbuka puasa di tanah haram. Di Masjid Nabawi Syarif contohnya, berapa juta orang buka puasa dalam masa 15 minit. Semua sufrah yang telah dihampar masuk dalam plastik sampah, dan kita boleh solat di tempat kita beriftar secara berjamaah dengan jutaan umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Hadhi hiya wahdatul ummah.
kesatuan umat yang cukup besar para jemaah sekalian. Yang ketujuh, hikmah puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Itulah di antara hikmah-hikmah puasa yang dapat kita kutip secara ringkasnya dalam risalah Ramadan puasa dan Ramadan yang saya baca ini. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak tengok juga panjang sikit lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya usahakan terjemahannya, nama dia Keindahan Islam. Dalam kitab Keindahan Islam ini, kita bahaskan semua hikmah, hikmah puasa, hikmah zakah, hikmah haji, hikmah solat, hikmah perkahwinan, hikmah dilarangnya benda-benda yang dilarang, semuanya terdapat dalam kitab. Tajuk dia Keindahan Islam. Kalau yang belum dapat lagi, saya beli dan saya baca. Zaman-zaman kita duduk PKP ni, inilah waktu kita nak bacanya, insya-Allah.